Sama ada Auda berada di luar negeri atau dalam negara, keluar saja dari rumah, Auda akan berhadapan dengan pelbagai maklumat yang ditulis pada papan-papan iklan, papan maklumat atau tanda-tanda arahan jalan raya. Apa juga kaedahnya, semuanya membantu Auda untuk sampai ke destinasi atau mengetahui maklumat komersial terkini mengenai satu-satu produk. Paling juntrah dilihat di mana-mana ialah batu-batu tanda maklumat kejauhan Auda dengan sesuatu tempat. Misalnya, jika Auda pergi ke Kuala Belait atau Muara, terdapat batu-batu tanda kejauhan Auda dari Bandar Serbekawan. Jika dulu, kejauhan itu diukur dalam kiraan batu, masa kini ia diukur dalam kilometer. Permulaan jarak jauh itu dikira bermula dari jam besar berdekatan dengan jabatan pos besar. Seseorang dalam perjalanan bukan tidak dapat menjangka kelamaan masa untuk sampai ke satu-satu destinasi. Namun perjalanan kadang-kadang tidak semestinya lancar. Di tengah perjalanan mungkin Auda terhalang oleh kerosakan kenderaan, kemalangan jalan raya atau tanah-tanah susur. Semua ini membuatkan Auda terkeluar dari jangkar waktu perjalanan biasa. Oleh yang demikian, bagi temu janji yang mustahak, perlulah Auda merangka masa perjalanan yang tepat. Seeloknya, lebihkan masa perjalanan. Sekali imbas, batu-batu tanda maklumat kejauhan ini jarang diberi perhatian oleh pengguna jalan raya. Walau bagaimanapun, ia menjadi mustahak bila Auda menghadapi kesulitan semasa dalam perjalanan. Dengan hanya berpandukan kepada kawasan atau rumah-rumah sekitar di mana berlaku hadangan itu tidak memudahkan pertolongan segera. Namun, bila Auda menyatakan kedudukan mengikut kiraan tanda maklumat kejauhan, pertolongan akan segera sampai. Lagi satu yang sering didapati ialah mereka yang membuat lencongan U atau U-turn di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Jika kenderaan di belakang tidak awas, ia mudah melanggar kenderaan yang membuat lencongan itu. Begitu juga bagi kenderaan yang datang dari depan. Jika tidak awas, mudah saja melanggar kenderaan yang membuat lencongan di tempat yang bukan dibenarkan tersebut. Di negara luar, misalnya di Norway, terdapat tanda jalan yang memberi amaran kemungkinan payau menyeberang jalan raya secara mengejut. Ini juga berlaku di negeri kita, walaupun binatangnya adalah kerbau atau kambing. Auda perlu berawas-awas di kawasan yang ada tanda maklumat tentang kawasan kerbau berkeliaran. Tanpa diduga, Auda terserempak dengan kerbau yang keluar dari berkubang di lumpur tepi jalan. Nasib baik Auda tidak melanggar binatang itu. Tetapi kekejutan mungkin menyebabkan Auda kurang kawalan pada kenderaan Auda dan ini juga membahayakan. Satu yang istimewa bagi negara Brunei Darussalam ialah tanda maklumat kawasan yang sering berlaku kemalangan. Kawasan ini biasanya diletakkan dengan papan meminta dan memohon pertolongan Allah. Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Papan 3 serangkai ini memberi ingatan kepada kita supaya berhati-hati. Semuanya adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu memohon perlindungan darinya. Selain papan maklumat bagi kegunaan pengguna jalan raya, terdapat juga jenis-jenis papan maklumat bersaiz besar yang digelar billboard. Lazimnya maklumat dalam papan ini lebih kepada iklan komersial atau ucapan-ucapan sempena rasmi negara. Jenis papan maklumat bersaiz besar ini mula dilihat sekitar tahun 2000, iaitu selepas negara menjadi hos Sukan Asia Tenggara pada tahun 1999. Untuk memberikan impak dan pandangan 3 dimensi pada masa ini, billboard dicipta sebegitu rupa di mana gambar yang dilukis melimpasi frame billboard tersebut.
Ada juga billboard yang menggunakan bahan-bahan elektronik yang membuatkan ia berkelip, menyala terang, bergerak supaya ia dapat menggambit orang membacanya. Di kawasan-kawasan perumahan, penomboran jalan mungkin mengelirukan kerana pemandu perlu awas untuk membezakan nama jalan dan nombor simpang. Ini dikelirukan lagi oleh jenis rumah yang hampir serupa dengan warna cat yang sama. Untuk memudahkan sanak saudara menghadiri apa-apa juga majlis, mereka menjadi hos akan meletakkan papan-papan maklumat di tepi dan persimpangan jalan menuju ke rumah mereka. Di hujung minggu biasanya ada 3-4 papan tanda jenis ini dipacakkan untuk majlis perkahwinan. Walaupun huruf-hurufnya kecil, ia amat berguna menjadi pandu. Bukan tidak pernah berlaku undangan-undangan salah rumah dan memasuki rumah yang bukan mengundang ke majlis mereka. Papan-papan tanda di negara jiran ada yang mengundang kontroversi, terutama dalam penggunaan bahasa. Namun, di negara ini keadaan sedemikian tidak timbul. Nama jalan yang mengandungi tulisan Rumi dan Jawi dalam bahasa Melayu tidak pernah menimbulkan masalah mana-mana pihak. Malah tulisan Jawi di papan tanda jalan merupakan identiti negara ini dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.